Okey, hari ni kita masuk ke tajuk haba tindak balas ya. Iaitu haba pemendakan ya, ataupun heat of precipitation. Okey. Dan sebenarnya haba tindak balas ni ataupun heat of reaction ada 4 semuanya. So kita akan kaji yang pertama, itu haba pemendakan ya. Okey, apa maksud haba tindak balas ni? Haba tindak balas adalah perubahan haba. Perubahan haba maksudnya sama ada haba diserap ataupun dibebaskan apabila 1 mol bahan tindak balas dapat bertindak balas, dan juga perubahan haba yang berlaku apabila 1 mol hasil tindak balas terbentuk. So kita dah belajar sebelum ni simbol delta H ni, kalau kita guna gambar raja aras tenaga untuk kita cari haba tindak balas adalah dengan menolak operasi tolak kandungan tenaga hasil tindak balas tolak dengan kandungan tenaga bahan tindak balas ya. Okey, apa itu haba pemendakan? Haba pemendakan adalah perubahan tenaga apabila 1 mol mendakan terbentuk daripada ion-ion dalam larutan akuasnya. Kan dalam larutan akuas ada ion positif, ada ion negatif kan. Jadi 1 mol mendakan akan terbentuk lah ya. Okey, cuba kita tengok. Ini kita panggil persamaan termokimia. Okey, persamaan termokimia ni mesti ada maklumat tentang haba tindak balas ni ya. Okey, kalau kita tengok macam mana kita nak interpret persamaan termokimia ni adalah, okey, di dalam tindak balas ini 50 kilojoule haba dihasilkan apabila 1 mol plumbum 2 sulfat terbentuk. Ya, maksudnya kita kalau nampak di persamaan termokimia ni ada negatif 50, maksud kita tahu tindak balas ni mengeluarkan haba ataupun membebaskan haba sebanyak 50 kilojoule per mol apabila 1 mol mendakan terbentuk. Sebab kita tahu lead 2 nitrat ni adalah garam larut, bertindak balas dengan potasium kalium sulfat pun garam larut, pelambung sulfat garam tak larut, dan kalium nitrat adalah garam larut ya. Soluble salt react with soluble salt will produce insoluble salt and soluble salt ya. Okey, precipitate adalah insoluble salt ataupun garam tak terlarutkan. So precipitate ni must be prepared through, dia ada satu cara proses dia menyediakan. So yang kita belajar dulu ya, di topik garam, cara nak menyediakan garam tak larut adalah guna cara pemendakan ataupun penguraian ganda 2 kan, di mana ni kan garam larut, kita mixkan, campurkan kedua-dua garam larut ni, dan kita akan dapat 2 lapisan, iaitu 1 garam tak larut dan lapisan garam larut. So ni kita perlu turaskan. Okey, ni dah penyediaan garam larut ni ya. Kita ambil satu larutan, contoh tadi lead 2 nitrat tadi kan. Okey, dengan apa-apa garam larut lah ya. Tadi kita tindak balaskan lead 2 nitrat tadi, katakan dengan sodium sulfat kan. So dulu ni garam larut. So kita akan dapat cation daripada larutan ini Pb dengan anion daripada larutan satu lagi PbSO4. So cation daripada satu larutan dan anion daripada satu larutan yang lain kan. So kita akan dapat garam tak larut dengan garam larut ya. So PbSO4 ni adalah garam larut ya. Dan garam tak larut, PbSO4 ni garam tak larut, itu kita panggil 1 mol mendakan terbentuk. Dan 1 mol mendakan ni tadi kita buatkan persamaan ion, iaitu Pb2 plus SO4 minus. So kita akan dapat PbSO4, persamaan ion untuk mendakan tu ya. Okey, ni kita ulang kajilah keterlarutan garam. Kena hafal kalau kita nak kena pasti mana garam larut ke tak larut, kita kena hafal semua ni masa diorang topik form 4 garam hari tu ya. Macam garam NaK kan, NaK, natrium, ammonium, kalium, ni semua garam NaK, maksudnya garam yang nak larut dalam air kan. Natrium, ammonium, kalium kan. Okey, semua garam nitrat larut, semua garam klorida larut kecuali PAH ya. Semua garam sulfat larut kecuali PCB kan. Karbonat okey,
semua tak larut kecuali garam nak ni. Garam nak ni larut. Natrium karbonat, amonium karbonat, kalium karbonat, ya, larut. Okey, oksida pun semua oksida tak larut kecuali natrium oksida, kalium oksida dan satu lagi kalsium oksida kan. Okey, semua hidroksida tak larut kecuali natrium hidroksida ataupun sodium hidroksida, kalium hidroksida ataupun potassium hidroksida, kalsium hidroksida dan barium hidroksida. So ni kena tahulah ya. Okey, formula untuk menentukan haba tindak balas kita guna MC theta ya. Sebab kita ada belajar dulu kan sebelum ni perubahan haba tindak balas. Perubahan haba tindak balas Q sama dengan MC. Ini adalah formula untuk apa? Perubahan haba tindak balas. Kan? Perubahan haba tindak balas. So sekarang ni kita nak masuk ke topik haba tindak balas. So haba tindak balas adalah Q over N. Kena haba tindak balas ni perlu melibatkan 1 mol. So kita kena bahagi N. N tu adalah bilangan mol. So kita kena beranggapan jisim sama dengan isi padu yang muatan haba tentu 4.2 per molar dan juga ada perubahan suhu yang berlaku ya. Okey, next. Okey, ni adalah persamaan termokimia. Okey, kerana ada maklumat haba tindak balas kat situ. Okey. Nampak tak nilai dia 50 kJ per mol. Maksudnya mesti kira untuk 1 mol kan. Maksudnya apa maksud persamaan termokimia ni? 50 kJ haba telah dibebaskan apabila 1 mol mendakan terbentuk kan daripada ion-ion dalam larutan akuasnya kan. Jadi persamaan garam tak larut ni adalah pemendakan. Kita masukkan ya satu cation daripada larutan garam yang pertama dan satu anion kita ambil daripada larutan aqueous yang kedua. So kita akan dapat satu mendakan ya. Okey, lepas kita interpret dari segi persamaan termokimia, kita kena buat gambar darjah tenaga. Pertama, gambar darjah tenaga mesti kena ada paksi dan energi ataupun kita tulis tenaga ya bahasa Melayu dia. Dan kena ada reaktan ya, bahan tindak balas dan anak panah ke bawah hasil tindak balas. Dan mesti letakkan maklumat haba tindak balas tu di tepi ni ya. Kita nak lukis macam ni pun tak apa ya. Okey, macam tu. So PB2 plus, ni tenaga jangan lupa paksi ni ya. PB2 plus campur SO4 2 minus. So kita akan dapat PbSO4 dan delta H kita letak kat sini pun tak apa ya, negatif 50 kJ per mol. Mesti lengkap dengan unit ya. Okey. So ini adalah eksperimen penentuan haba pemendakan. Senang saja eksperimen ni sebenarnya ya, tak melibatkan banyak step pun ya. Okey. Yang penting kita kena ada 25 cm padu larutan argentum nitrat 0.2 kan. Jadi silver nitrate ni ya, kita mesti ambil isi padu 25. Lepas tu suhu awal larutan dicatatkan. Silinder penyukat dibasuh dan dibilas pula dengan larutan natrium klorida. Kita ukur pula 25 cm padu, 25 cm padu larutan natrium klorida. Sama, dia punya kepekatan sama, molariti dia 0.2 m, ini pun 0.2 m ya. Jadi kita akan dapat total ataupun M dia adalah 25 campur sebab dia dituang natrium klorida ni terus dituang, dicampurkan ke dalam argentum nitrat ni. So kita akan dapat M dia adalah 50 cm padu M dia. C dia 4.2 kan. Theta dia adalah suhu awal dengan suhu akhir tadi kan. Jadi suhu awal tu purata lah. Contoh kalau NaCl ni 25 suhu awal dia, silver nitrate ni pun 25. So kita cari purata lah. 25 tambah 25 bahagi 2, so 25 kan. Betul, sini mesti meningkat. Katalah 30 sini kan. Bila dah campur suhu dia meningkat. So 30 tolak 25 ya. So kalau dua larutan ni kita cari je dia punya purata ya.
Okey, jadi macam cikgu cakap tadi ni ya. Okey, ni cara pengiraan dia, step-step dia. Okey, macam ni kan 28 dengan 28. Jadi suhu akhir kita tahu 32 suhu akhir. Dia nak cari perubahan suhu, suhu akhir tolak suhu awal kan. So suhu awal kita tak tengok ada dua data. Janganlah ambil dua-dua data tu, cari purata. Kan? So purata dia 28 jugalah kan. Tekan kalkulator 28 campur 28 bahagi 2, so dapat 28 juga. So kita akan dapat perubahan dia, C dia 4. Jadi masuk dalam formula MC theta. So kita akan dapat 840 joule. Okey, disebabkan unit kita last kali mesti kJ per mole ingat untuk unit ni penting sebab untuk unit untuk haba tindak balas bagi 1 mol. Ni kita panggil unit delta H ni adalah haba tindak balas bagi 1 mol. Kan? Kalau kita belajar sebelum ni Q MC theta ni maksudnya kita kira perubahan haba. Bila kita masuk ke topik seterusnya melibatkan delta H ni adalah haba tindak balas bagi 1 mol. Jadi unit dia mesti kJ per mol negatif 1. That's why dia terus siap-siap tukar kepada kJ. Okey, lepas tu step yang ketiga kita kena kira mol. Mol kat sini kita guna MV of 1000 sebab dia ada larutan dengan kepekatan Jadi 0.005 mol bertindak balas dengan sama kan? Sebab tadi kita kira NaCl pun molarity dia pun 0.2, kemolaran dia, isi padu pun 25. Argentum nitrat ni pun isi padu dia tadi 25, kepekatan dia pun 0.2. Jadi sama-sama menghasilkan 0.05. Di 0.005 mol NaCl bertindak balas dengan 0.05 AgNO3 membebaskan ni 0.84 kJ haba. Tapi ingat, apa maksud haba tindak balas ni? Apa maksud haba tindak balas pemendakan? Ialah perubahan haba apabila 1 mol mendakan. Jadi daftar haba tadi ni 0.8 haba yang dibebaskan ni mesti kita bahagi dengan bilangan mol ni sebab kita nak dapat untuk 1 mol. So untuk 1 mol, apa maksud haba pemendakan argentum klorida? Delta H adalah negatif 168. Maksud 168 haba dibebaskan 168 kJ 1 mol. 168 haba yang dibebaskan sebanyak 168 kJ telah dibebaskan oleh telah dibebaskan dalam eksperimen ni. Maksudnya 168 kJ haba telah dibebaskan oleh 1 mol argentum klorida yang terbentuk daripada ion-ion dari larutan aquasnya. Okey, itu persamaan ion ni kita ambil dia punya apa? Pemendakan tadi kan. Okey, next. Jadi kita buat ni lah gambar rajak aras tenaga dia mesti exothermic kan? Jadi 168 kJ haba dibebaskan apabila 1 mol Ag plus 1 mol argentum, ion argentum bertindak balas dengan 1 mol ion klorida. Ingat untuk membentuk apa? 1 mol mendakkan silver klorida. Cikgu ulang. So apa dia? 168 kJ haba dibebaskan apabila 1 mol ion argentum bertindak balas dengan 1 mol ion klorida untuk membentuk 1 mol mendakkan argentum klorida. Itu cara dia. Okey, kita masuk haba yang kedua, itu haba penyesaran. Okey, apa maksud haba penyesaran? Ialah perubahan haba apabila ataupun perubahan tenaga ataupun perubahan haba apabila 1 mol logam disesarkan daripada larutan garamnya oleh logam yang lebih elektropositif ataupun heat of displacement. Heat of displacement is energy change when 1 mole of metal displaced by a more electropositive metal from its salt solution Okey jadi apa contoh dia? Okey, tengok eksperimen ni. Okey, contoh kita ambil zinc Zinc adalah logam yang lebih elektropositif bertindak balas dengan kuprum sulfat. Jadi kita ingat logam yang lebih elektropositif akan menyesarkan ataupun displace logam yang kurang elektropositif. Kan? Apa maksud haba penyesaran tadi?
perubahan yang berlaku apabila 1 mol logam ni, 1 mol logam disesarkan. 1 mol logam ni disesarkan daripada larutan garamnya oleh logam yang lebih elektropositif. Lagi sekali, apa maksud haba penyesaran? Ialah perubahan haba apabila 1 mol logam daripada larutan garamnya disesarkan oleh logam yang lebih elektropositif, ya. So heat of displacement is energy change, ya, ataupun heat change when 1 mole of metal displaced from its salt solution by a more electropositive metal, kan. Okey, jadi kita nampak sini yang maklumat kat sini adalah 50, ya. So dia punya MC theta dia adalah mesti ambil larutan aqueous. Ingat cikgu dah cakap tadi, M tu, ya, jangan ingat M tu mesti ambil mass. Tengok sini dia bagi data 1 gram serbuk zinc. So kita kena abaikan pepejal, sebab kita anggap pepejal ni tidak menyerap haba. Jadi kita kena ambil muatan, kita kena ambil larutan ataupun maklumat larutan, ya, larutan yang digunakan, bukan kita ambil pepejal, kan. Bila kita haba tindak balas ni, kita kena beranggapan larutan aqueous tu sama dengan ketumpatan air. So kita tak ambil pepejal ni sebab hasil tindak balas ni kelas, bila zinc bertindak balas dengan CuSO4, okey, dia akan menghasilkan dia akan menghasilkan ZnSO4 plus Cu. Jadi haba yang terbebas ni akan diserap oleh air. Jadi haba yang dibebaskan oleh haba tindak balas ni sama dengan haba yang diserap oleh larutan itu. So kalau tiba-tiba ada zinc dalam tu, zinc tu memang tak boleh buat apa-apa, tidak akan menyerap haba. So kita kena fokus kepada larutan. That's why M ni mesti 50. C 4.2, theta kita cari maklumat dia. Ambil data ni lah, suhu awal dengan suhu akhir, sebelum dan selepas tindak balas, kan. Okey, contoh dia macam tu, ya. Kita tengok cara nak kira dia. Okey, tengok, ya, suhu awal, suhu akhir tolak. So M dia tengok ambil 50, kan. Okey, lepas tu ingat MC theta dia, larutan tadi kan ada isi padu dengan kemolaran, cari mol dia. So ingat delta H mesti kita cari untuk haba tindak balas bagi 1 mol. Ingat delta H adalah haba tindak balas bagi 1 mol bahan tindak balas ataupun 1 mol hasil tindak balas, ya. Iaitu 1.68 kg terus bahagi dengan 0.01 mol untuk dapat nilai 1 mol. So itulah hasil dia. Haba penyesaran mesti ada simbol negatif menunjukkan dibebaskan. Okey, persamaan ion dia pula. Okey, persamaan ion dia berbeza dengan ion mendakkan tadi, haba pemendakkan, iaitu kita ambil mendakkan saja, ya, kita jadikan ion dalam, kita wujudkan, kita ambil mendakkan tadi untuk buat persamaan ionik, kan. Yang ni persamaan ionik dia adalah, ya, yang kita belajar masa kadar tindak balas, kan, kita ada buat persamaan ionik, kan. Ya, macam ni, ya. Zinc react dengan CuSO4, so kita akan dapat tadi ZnSO4 plus Cu. Katalah student dia macam tak ingat ataupun lupa nak buat persamaan ion ni, sebenarnya kita boleh masuk je persamaan lengkap ni dalam gambar rajah tenaga ni. Bagi lengkap pun tak apa. Katalah tak biasa dengan persamaan ionik, kan, kadang-kadang kita jam ke masa exam, kita tak ingat, kita boleh je letak Zn plus CuSO4, sini kita akan buat ZnSO4 plus Cu, kan. Tapi sebaik-baiknya persamaan ionik lah, kan. Okay. Persamaan ionik ni penting sebab persamaan ion ni adalah menunjukkan ion-ion yang bertindak balas dalam tu, kan. Jadi zinc ni kita kekalkan sebab zinc dia tiada ion sebab dia unsur. Okey, dalam ni Cu dengan SO4 adalah garam larut, so dia ada ion Cu2 plus dengan SO4 2 minus. Okey, ZnSO4 pun garam larut, so dia ada ion Zn2 plus dengan SO4 2 minus. Okey, Cu kita kekalkan sebab dia unsur, so dia tak ada ion. So kiri kanan sama, cancel, so apa yang tinggal? Zn plus Cu2 plus, so kita akan dapat Zn2 plus plus Cu. So ni persamaan dia, kan, macam ni, ya. Zn plus CuSO4, so kita akan dapat ZnSO4 plus Cu, kan.
Okey, zinc ni adalah unsur. So kita kekalkan dia, tak ada ion dalam tu. Ini adalah garam larut. So dalam dia ada apa? Cu2+ dengan SO4 2-. Ini pun garam larut, Zn2+ ada ion SO4 2-. Cu ni kita kekalkan sebab dia adalah unsur. So kiri kanan yang sama kita cancel off. So apa yang tinggal? Zn plus Cu2+, anak panah Zn2+ plus Cu. So ni lah dia punya persamaan ionik dia. Dan jangan lupa masukkan yang data kita kira tadi dalam data H. Okey, itu sahaja.